Bunga cempaka harum wangi, mekar berseri di tepi halaman. Wacana kita di pagi ini Memupuk bahasa, menyulam perpaduan. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam sepakat dan kolektif menjulang kecermatan. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ahli panel, seterusnya hadirin yang dikasihi sekalian. Saya Daniela Angel Chung menggalaskan amanah dan tanggung jawab sebagai moderator forum pada hari ini akan mengupas sebuah topik yang saya kira cukup hangat saban tahun, yaitu berkenaan komunikasi era digital sebagai wahana pemeliharaan bahasa dan pembangkit perpaduan madani. Baiklah, hadirin dan hadirat sekalian, aforisma Melayu ada mengatakan, tak kenal maka tak cinta. Sebelum kita memulakan sesi forum kita pada hari ini, elok saya kira jika kita berkenal-kenalan dengan kedua-dua ahli panel kita. Dengan ini, saya memperkenalkan saudari panel 1, saudari Felicity Morris. Apa kabar saudari? Syukur saudari, saya siap untuk berforum pada hari ini. Syukur, gembira hati saya mendengar perkabaran saudari. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua, saudari Clemonti Lebichong. Apa kabar saudari? Syukur kalau baik saudari. Saya lihat saudari dari tadi seperti sedang memikirkan sesuatu. Jikalau sudi, bolehkah saudari kongsikan apa yang sedang bermain di pikiran saudari? Iya, benar saudari. Banyak yang sudah saya pikirkan terutama tentang tajuk forum kita pada hari ini. Nampaknya sungguh bersemangat kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, tamatlah sesi perkenalan sesama ahli panel. Kita terus kepada agenda utama kita pada hari ini. Hadirin dan hadirat sekalian, namun kita berbincang berkenaan komunikasi era digital ini, suka untuk saya ajukan perbincangan ini kepada saudari panel 1. Baiklah saudari, bolehkah saudari jelaskan apa yang dapat didefinisikan berdasarkan tajuk forum kita pada hari ini? Silakan saudari. Baiklah saudari, jika kita lihat dengan dari kehidupan saya dan kita, hampir setiap orang menggunakan teknologi digital. Ada yang bangun pagi terus memeriksa message dalam WhatsApp. Sebagai contoh, saya sendiri. Terdapat juga pelajar yang mencari maklumat di internet untuk menyempatkan tugasan sekolah. Malah ada yang berhubung dengan keluarga mereka di tempat jauh melalui panggilan video. Semua ini menunjukkan komunikasi digital sudah menjadi sebahagian daripada gaya hidup kita. Jadi, maksud tema kita pada hari ini secara mudahnya, ia bermaksud teknologi komunikasi modern bukan sekadar memudahkan kita untuk berhubung, tetapi juga boleh menjadi alat untuk menjaga dan memartabatkan bahasa kebangsaan. Pada masa yang sama, ia mampu mengeratkan perpaduan masyarakat yang berbilang kaum melalui pengungsian ilmu, nilai, dan pengalaman bersama di ruang digital. Hal ini seiring dengan pandangan tokoh negara, yaitu Diviati, di mana beliau mengatakan bahasa adalah ciri khas manusia yang membedakan kita dengan makhluk lain. Dalam dunia digital hari ini, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga sebagai medium untuk berkongsi pandangan, perasaan, dan berhubung antara satu sama lain. Lebih menarik pula apabila kita menggunakan platform digital. Bukan saja bahasa kita dapat dipelihara, malah dapat membantu kita untuk memupuk perpaduan dalam masyarakat madani. Justru, komunikasi era digital mestilah digunakan secara bijak agar bahasa kebangsaan terus dipertumbuh. Dan pada masa yang sama, ia dapat menjadikan asas perpaduan masyarakat madani yang harmoni. Ini saja dari pendapat daripada saya. Terima kasih saudari Felicity atas perkongsian yang sangat berinformasi sebentar tadi. Bagaimana pula dengan pendapat kamu saudari Clemonti? Terima kasih saudari. Komunikasi era digital merupakan kepada interaksi melalui platform modern seperti media sosial, lewat sesawang, dan aplikasi message. Ia menjadi wacana pemeliharaan bahasa karena membolehkan bahasa Melayu digunakan secara meluas dalam penulisan digital dan pendidikan dan atas perharian. Pada masa yang sama, komunikasi digital menjadi pembangkit perpaduan madani apabila bahasa Melayu dijadikan medium bersama untuk menyatukan masyarakat yang berbilang kaum. Contohnya, mengadakan kampanye keluarga Malaysia di media sosial dengan penggunaan bahasa baku
dalam aplikasi DDP Maya, serta penyampaian maklumat kesehatan melalui My Sejahtera berjaya mengukuhkan identiti perpaduan rakyat. Itu sahaja pendapat saya. Terima kasih Saudari Clementi. Baiklah, berdasarkan pembacaan saya, komunikasi era digital sangat penting dalam perpaduan madani. Dan bagi merungkaikan dengan lebih lanjut, sudi untuk saya serahkan sesi forum kita pada pagi ini kepada Saudari Felicity untuk menyatakan pandangannya terhadap bagaimana komunikasi era digital menjadi pemangkin perpaduan madani. Silakan Saudari. Terima kasih atas soalan yang sangat baik. Komunikasi era digital sebenarnya bukan sekadar saluran untuk menyampaikan maklumat, tetapi jabatan yang mampu menghubungkan hati dan minda masyarakat. Melalui media sosial, aplikasi message dan pelbagai platform digital, kita dapat berkongsikan pandangan, budaya, dan pengalaman dengan pantas tanpa mengira jarak dan masa. Bayangkan saja, kempen kesedaran sosial seperti kempen Say No to Plastic dan juga inisiatif kebajikan seperti bantu masa banjir ataupun projek community secara digital mampu menghimpunkan individu daripada latar belakang yang berbeza. Namun, bersatu dengan satu tujuan yang sama, aktiviti sebegini menimbulkan rasa empati, saling menghormati dan juga kesadaran terhadap kepentingan kebersamaan. Ia juga memberi peluang kepada masyarakat untuk belajar daripada pengalaman dan ide orang lain, supaya kita dapat lebih membuka perspektif yang baru serta menyemai semangat tolong-menolong. Inilah bukti bahawa komunikasi digital bukan sahaja menggunakan interaksi, tetapi mampu mengeratkan hubungan sosial, menanamkan rasa kebersamaan dan juga memupuk perpaduan madani. Dengan penggunaan yang bijak, ia menjadi wadah yang menyatukan masyarakat, memperkukuhkan keharmonian dan juga memupuk semangat muafakat yang kukuh dalam kehidupan seharian kita. Baiklah, itu saja pendapat saya. Terima kasih Saudari. Benar Saudari Felicity. Bagaimana pula dengan ahli panel kedua kita? Adakah Saudari ingin menambah pendapat lain? Ya, Saudari. Saya ingin menambah pendapat. Menurut Dato' Dr. Nik Safia Karim, bahasa merupakan alat penyatu bangsa kerana mampu merapatkan jurang perbezaan kaum, budaya dan agama. Dalam era digital, penggunaan bahasa kebangsaan secara meluas dalam media sosial, aplikasi komunikasi, dan platform digital dapat mengeratkan perpaduan masyarakat nasional. Pada pendapat saya, komunikasi era digital menjadi pembangkit perpaduan madani kerana ia menyediakan ruang napas sepadan untuk berinteraksi antara masyarakat berbilang kaum. Melalui platform digital, rakyat dapat berhubung dengan pantas dan mudah sekaligus meningkatkan rasa saling memahami. Penggunaan bahasa Melayu sebagai medium utama komunikasi mampu menyatukan rakyat kerana ia merupakan bahasa kebangsaan dan simbol identiti bersama. Selain itu, komunikasi digital juga memudahkan penyebaran mesej berbentuk nilai murni, pendidikan dan semangat kebersamaan. Jika setiap kaum menggunakan bahasa yang sama dalam ruang maya, ia dapat mengurangkan salah faham dan membina sikap hormat terhadap kepelbagaian. Sebagai contoh, media sosial sering digunakan untuk menyampaikan kempen perpaduan seperti Keluarga Malaysia yang disiarkan dalam bahasa Melayu dan difahami oleh semua lapisan masyarakat. Aplikasi digital seperti The 5 KPM turut menggunakan bahasa Melayu sebagai medium pembelajaran yang mengukuhkan peranan bahasa kebangsaan. Selain itu, forum dalam talian yang membincangkan isu nasional juga dijalankan dalam bahasa Melayu, melibatkan peserta daripada pelbagai latar belakang, sekaligus membuktikan bahasa mampu menjadi jambatan interaksi. Kesimpulannya, komunikasi era digital bukan sahaja berfungsi sebagai medium penyampaian maklumat, malah menjadi alat interaksi sosial yang mampu mengukuhkan semangat perpaduan madani melalui bahasa yang dikongsi bersama. Itu sahaja pendapat saya. Benar Saudari Clementi, saya berasa teruja mendengar pujian Saudari sebentar tadi. Jika kita sudah tahu berkaitan bagaimana komunikasi era digital
digital menjadi pemangkin perpaduan madani. Sekarang, apa kata kalau kita tanyakan pula kepada saudari Felicity, dalam konteks perpaduan madani, sejauh mana bahasa menjadi medium penting untuk menyatukan masyarakat melalui komunikasi digital? Silakan saudari. Baiklah saudari, terima kasih atas soalan yang telah diutarakan. Bahasa jiwa bangsa, penyambung hati rakyat. Pepatah ini memang tepat bila kita bercakap tentang tema kita pada hari ini, yaitu komunikasi era digital sebagai wahana pemeliharaan bahasa dan pemakin perpaduan madani. Bahasa bukan sekadar alat menyampaikan mesej, tetapi juga sebagai pengikat hati masyarakat. Bayangkan saja kalau kita berinteraksi di media sosial, forum maya ataupun aplikasi mesej tanpa mengira bahasa yang betul dan juga sopan. Kadang-kadang mesej yang kita ingin menyampaikan tersalah tafsir, dan itulah risiko apabila kita berkomunikasi secara digital. Jadi, bahasa yang jelas dan sopan menjadi jambatan supaya kita saling memahami antara satu sama lain. Dalam forum ini, kita boleh lihat bagaimana penggunaan bahasa Melayu yang tepat dalam platform digital membantu menyatukan rakyat. Misalnya, apabila kita menulis komen, membuat catatan, ataupun berkongsikan ilmu dengan ayat yang baik, mesej kita akan lebih mudah diterima oleh masyarakat, malah menimbulkan rasa hormat terhadap budaya dan identitas bangsa. Tambahan lagi, bahasa digital juga boleh menjadi medium pendidikan. Kita boleh berkongsikan idea, pengalaman, dan nilai positif dengan pantas. Hasilnya, masyarakat boleh belajar berkomunikasi dengan harmoni, menghargai kepelbagaian, dan juga mengutamakan kepentingan bersama. Inilah inti perpaduan bersama. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menggunakan bahasa dengan bijak, bukan sekadar untuk bercakap, tetapi untuk menyatukan hati, membina jalinan, dan memupuk perpaduan yang berkekalan. Baiklah, itu saja daripada saya, saudari. Benar, saudari Felicity. Saudari Clementi, ada pendapat lain? Selain yang telah disebut oleh saudari Felicity, saya juga berpendapat bahwa dalam konteks perpaduan madani, bahasa menjadi medium penting untuk menyatukan masyarakat karena ia berfungsi sebagai alat komunikasi yang dikongsi bersama. Penggunaan bahasa kebangsaan dalam ruang digital membolehkan mesej sampai dengan jelas kepada semua kaum tanpa menimbulkan salah paham. Melalui media sosial dan aplikasi pendidikan, bahasa Melayu menjadi jembatan yang menghubungkan rakyat dengan berbagai latar belakang. Contohnya, kampanye Keluarga Malaysia yang dijalankan di platform digital menggunakan bahasa Melayu agar dipahami seluruh rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi digital bukan sahaja menyebarkan maklumat, malah mampu membuka integrasi sosial. Kesimpulannya, bahasa ialah asas yang menggerakkan perpaduan madani dalam era digital. Itu sahaja pendapat saya. Terima kasih saudari Clementi atas perkongsian yang panjang lebar namun padat dengan informasi sebentar tadi. Komunikasi era digital menawarkan pelbagai kepentingan, termasuk memudahkan perkongsian maklumat dan memperkukuh hubungan sosial. Namun, masyarakat sering menyalahgunakannya, seperti penggunaan bahasa rojak yang menjejaskan kemurnian bahasa Melayu. Oleh itu, adakah penggunaan bahasa rojak dalam media sosial memberi kesan terhadap martabat bahasa? Bolehkah saudari Felicity berfungsi berkaitan soal ini? Silakan saudari. Tentu saja boleh, saudari. Sebenarnya penggunaan bahasa rojak di media sosial kini semakin meluas. Kita boleh lihat dari segi remaja menggunakan bahasa ini dengan mencampurkan bahasa kita, bahasa Melayu dengan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Sebagai contoh, remaja menggunakan istilah populer seperti LOL, FYP ketika berkomunikasi dengan orang lain. Selain itu, mereka juga sering mencampurkan bahasa asing seperti aku tak sempat study tadi sebab terlalu busy dengan assignment. Dari contoh ini, jelaslah bahwa perkataan LOL, FYP, study, busy, dan juga assignment adalah kata pinjaman daripada bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Dan juga penggunaan slang internet yang berasaskan bahasa asing. Ia membuktikan bahwa bahasa asing telah masuk dan bercampur dengan bahasa pertuturan harian kita.
Dari satu sudut pula, bahasa rojak ini kelihatan modern dan memudahkan komunikasi kita. Tetapi kita perlu jujur dalam menilai kesan terhadap martabat bahasa Melayu. Bahasa rojak yang berterusan boleh melemahkan kefahaman tata bahasa dan ejaan yang betul. Seterusnya boleh menjadikan identiti bahasa Melayu sedikit demi sedikit tercemar. Namun begitu, kita juga tidak boleh menafikan sisi positifnya. Bahasa rojak juga membuka ruang supaya kita menjadi lebih kreatif ketika berkomunikasi, terutamanya ketika kita berinteraksi di platform digital yang serba pantas ini. Cabaran kita sekarang ialah mencari keseimbangan bagaimana generasi muda boleh berkomunikasi dengan santai namun kreatif. Tetapi dalam masa yang sama, kita boleh memelihara keindahan tata bahasa dan juga memartabatkan bahasa Melayu kita. Baiklah, itu saja daripada saya. Terima kasih Saudari Clemonti. Silakan Saudari. Terima kasih saudari. Penggunaan bahasa rojak dalam media sosial sememangnya memberikan kesan yang ketara terhadap martabat bahasa Melayu. Bahasa rojak merujuk kepada campuran bahasa Melayu dengan bahasa asing seperti bahasa Inggris maupun singkatan yang tidak formal yang sering digunakan oleh netizen. Walaupun tujuan utamanya penggunaannya ialah untuk berkomunikasi secara ringkas, pantas dan santai, hakikatnya ia menjejaskan keaslian dan keindahan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jika budaya ini dibiarkan berterusan, masyarakat akan semakin terbiasa menggunakan bahasa yang tidak mengikut kaedah tata bahasa sehingga melunturkan fungsi bahasa Melayu sebagai wacana ilmu dan komunikasi rasmi. Bahasa baku seharusnya digunakan di media sosial karena bahasa baku mencerminkan disiplin bahasa, keseragaman ejaan, tata bahasa, dan sebutan yang betul. Melalui penggunaan bahasa baku, mesej yang disampaikan menjadi lebih jelas dan mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Sebagai contoh, ungkapan rojak seperti "I tak boleh join lah sebab busy sangat" bukan sahaja kelihatan tidak indah, malah boleh menimbulkan kekeliruan kepada pembaca yang tidak biasa dengan campuran tersebut. Sebaliknya, jika ditulis dengan bahasa baku seperti "saya tidak dapat menyertai awak karena sangat sibuk", mesejnya menjadi lebih kemas dan jelas. Hal ini memperlihatkan bahwa bahasa baku lebih sesuai untuk dijadikan contoh kepada generasi muda yang banyak menghabiskan masa di ruang digital. Selain itu, penggunaan bahasa baku di media sosial juga berperanan mengekalkan martabat bahasa Melayu di peringkat global. Media sosial bukan sahaja dibaca oleh rakyat tempatan, malah oleh pengguna antarabangsa. Jika bahasa rojak terlalu berluasa, imej bahasa Melayu akan dianggap lemah dan tidak standar dan kurang nilai akademiknya. Sebaliknya, dengan penggunaan bahasa baku yang konsisten, bahasa Melayu dapat dipandang tinggi sebagai bahasa yang mampu bersaing dengan bahasa antarabangsa lain seperti bahasa Inggris. Hal ini penting untuk mengekalkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Kesimpulannya, bahasa rojak dalam media sosial boleh menggugat martabat bahasa Melayu jika tidak dikawal penggunaannya. Itu sahaja pendapat saya. Benar Saudari Clemonti, saya amat bersetuju dengan pendapat Saudari sebentar tadi. Tidak dinafikan, penggunaan bahasa rojak memang akan menjejaskan kemurnian bahasa Melayu. Seterusnya, Saudari Felicity, agaknya apakah contoh terbaik penggunaan komunikasi digital yang telah berjaya menyemai nilai perpaduan dalam kalangan masyarakat madani? Silakan Saudari. Contoh terbaik penggunaan komunikasi digital ialah seperti menggunakan platform seperti Instagram Live, Zoom, atau YouTube Live. Kita juga dapat melihat dialog terbuka antara pelajar, guru, sukarelawan, dan juga masyarakat mengenai pelbagai budaya, pendidikan, dan juga isu sosial. Saya teringat ada satu sesi di mana pelajar dari kampung dan juga bandar berkongsikan pengalaman mereka dan juga bertukarkan pendapat. Malah ada yang menumpahkan rasa haru karena memahami cabaran yang dihadapi oleh rakan-rakan dari latar belakang yang berbeda.
Aktiviti seperti ini bukan saja dapat membina jaringan hubungan, tetapi dapat menanam rasa saling menghormati dan juga menghargai walaupun interaksi berlaku secara maya. Komunikasi digital juga membolehkan organisasi dan komuniti bekerjasama untuk proyek yang lebih besar. Contohnya proyek kesedaran alam sekitar ataupun pertanian kreativiti, seni dan juga budaya. Pengumpulan dana juga boleh dijadikan sebagai salah satu contoh. Semua ini bukan saja untuk menyemai perpaduan di peringkat individu, tetapi turut menyeratkan masyarakat di peringkat komuniti dan juga nasional. Teknologi digital juga digunakan dengan bijak, bukan sekadar sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai wahana efektif untuk membina masyarakat yang madani, yang progresif, harmoni dan juga bersatu. Jika kita lihat keseluruhan contoh ini, jelas bahwa komunikasi digital bukan hanya untuk hiburan kita ataupun maklumat semata-mata, yang menghubungkan hati dan juga pikiran kita untuk menyemai nilai tolong-menolong, hormat menghormati dan juga empati. Bayangkan sekiranya setiap message perkongsian ataupun perbincangan di media sosial membawa inspirasi, membantu sesama kita dan menanam nilai positif. Komunikasi digital akan menjadi jambatan yang mengikat kita semua sebagai satu keluarga besar madani, di mana perpaduan bukan sekadar wacana tetapi benar-benar dirasai dan diwarisi oleh generasi akan datang. Baiklah, terima kasih kerana sudi mendengar perkongsian daripada saya. Terima kasih Saudari Felicity. Bagaimana pula dengan Saudari Clementi? Silakan Saudari. Terima kasih saudari atas soalan tersebut. Contoh terbaik penggunaan komunikasi digital yang berjaya menyemai nilai perpaduan dalam kalangan masyarakat madani ialah mengadakan kempen Keluarga Malaysia di media sosial. Melalui video pendek dan poster digital dalam bahasa Melayu, mesej kebersamaan dapat disampaikan kepada semua kaum dengan lebih cepat dan berkesan. Selain itu, aplikasi MySejahtera dan saluran rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia, yaitu KPM, semasa pandemik COVID-19 juga memainkan peranan besar. Maklumat penting mengenai kesihatan dan arahan kerajaan disampaikan dengan bahasa kebangsaan dan dapat dipahami oleh rakyat berbilang kaum. Program pendidikan digital seperti The 5 KPM pula menghubungkan pelajar dan guru dari seluruh negara menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantar. Ini bukan sahaja memudahkan pembelajaran, malah menanam nilai perpaduan kerana semua pihak berkongsi bahasa yang sama. Kesimpulannya, komunikasi digital dalam bentuk kempen, aplikasi rasmi, dan pendidikan telah terbukti berkesan sebagai media menyemai perpaduan madani. Itu sahaja pendapat saya. Terima kasih Saudari Clementi atas perkongsian sebentar tadi. Sebagai penghujung bicara, izinkan saya untuk membuat rumusan pada perbincangan kita pada hari ini. Ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati sekalian, komunikasi era digital memainkan peranan penting sebagai wahana untuk memelihara bahasa serta memupuk perpaduan madani. Dengan kemajuan teknologi, masyarakat kini dapat berinteraksi secara lebih luas dan berkesan sambil mengekalkan nilai bahasa sebagai medium penyatuan. Seperti pepatah Melayu, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Penggunaan komunikasi digital yang bijak mampu menyemai semangat kerjasama, toleransi dan keharmonian dalam kalangan masyarakat, menjadikannya pemangkin kepada perpaduan madani. Walaupun terdapat cabaran seperti penggunaan bahasa yang bercampur aduk, kesedaran dan usaha berterusan untuk mengekalkan kualiti bahasa serta mesej positif dapat memastikan komunikasi digital terus menjadi alat yang berkesan untuk memupuk perpaduan dan memperkukuh identiti budaya masyarakat. Seperti pepatah, alam-alam menyelup pekasam, biarlah sampai ke pangkal lengan. Usaha memelihara bahasa perlu dilakukan secara menyeluruh dan konsisten bagi mencapai impak yang maksimum.
Secara keseluruhannya, komunikasi digital bukan sahaja menyatukan masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai alat pemelihara bahasa dan pemangkin perpaduan. Selaras dengan aspirasi membina masyarakat madani yang harmoni, bertolak ansur, dan progresif. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan pendapat masing-masing terhadap tajuk forum kita pada hari ini. Semoga forum ini menjadi wadah dalam melahirkan remaja yang cakna dalam penggunaan komunikasi era digital yang tepat. Harapan saya agar forum ini juga mampu memberi manfaat buat semua hadirin yang dihormati sekalian. Sebelum kami mengakhiri forum kami pada hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan 3 langkah pantun. Berjalan di taman indah berseri, bunga mekar harum bersatu. Forum kita berakhir hari ini. Ilmu dibicara, ukuan dipadu. Burung merpati terbang melayang, singgah sebentar di dahan rendang. Mari kita berkongsi pandangan agar manfaatnya kekal gemilang. Air mengalir jernih ke muara, membawa rezeki kepada insan. Forum dibuka dengan rasa gembira, semoga tercapai segala tujuan. Saya mewakili semua ahli panel ingin memohon maaf jika ada silap tutur. Kerana yang baik itu daripada Tuhan, yang lemah dan silap itu daripada saya sendiri. Lantaran keterbatasan waktu, kami mohon mengakhiri bicara ini dan mohon mengundur diri. Sekian dan terima kasih.